Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk matematik tingkatan 4 KSSM masih lagi bab 2 asas nombor untuk 2.1.2. Okey, jom kita tengok. Okey, standard pembelajarannya ialah menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Okey, ada pembahagian nilai tempat, kaedah pertama, kemudian pembahagian asas. Okey, proses ini melibatkan penukaran asas 10 kepada asas lain-lain, asas P kepada asas 10, kemudian kepada asas Q, dan asas 2 kepada asas 8 dan sebaliknya. Okey, kita lihat bagaimana anda dapat menukarkan nombor dalam asas 10 kepada asas lain terlebih dahulu. Okey, untuk contoh 5, buku teks muka surat 41. Okey, Sungai Rajang ialah sungai terpanjang di Malaysia, iaitu 563 km. Tukar 563 asas 10 kepada asas 5 dan asas 8. Okey, ini asas 10 kepada asas lain-lain. Ini yang dimaksudkan kepada asas lain-lain. Okey, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, kita hanya menggunakan kaedah pembahagian asas. Kaedah ini sama lebih kurang dengan faktor sepunya terbesar dan juga gandaan sepunya terkecil yang telah kita pelajari sewaktu tingkatan 1. Itu pembahagian panjang. Okey, kita akan mulakan dengan nombor yang ingin ditukarkan. Kita tulis 563 di sini. Dan kita buat tanda bahagi di sini dan kita akan bahagikan dengan yang pertama ini. A kita nak tukar asas 5 dulu, jadi kita bahagi dengan 5. Okey, dekat sebaris dengan ini kita tulis baki. Tak tulis pun tak apa. Okey, tapi maksudnya sebaris dengan nombor tersebut tak ada nombor lah ya. Okey. Jadi 563 kita akan bahagikan dengan 5. Kamu boleh menggunakan kalkulator ataupun kira sahaja manual bentuk lazim macam biasa. Okey, cikgu tunjukkan cara kedua-duanya. Okey, pertama sekali cikgu tunjuk yang bahagi biasa lah. Okey, maksudnya 563. Cikgu akan bahagi dengan 5. Cuba bentuk dia lazim biasa. 1, 5. Habis. Okey, turun ini 6, 1, 5. Ada 13 di sini kan. Okey, kemudian 5 darab 2, 10. Jadi cikgu dapat bakinya 3. Di sini cikgu tulis jawapan 112, ada di sini dash bakinya 3. Okey, bagaimana pula kalau cikgu nak gunakan kalkulator? Okey, sebab kita nak jimat masa kalau dia dalam kertas objektif ya. Dalam kertas objektif, kamu ada pilihan kalau kamu nak gunakan kalkulator. Okey, jadi 563. Okey, jadi 563 bahagi sahaja dengan 5. Jadi dapat jawapan sini 112.6. Okey, 112 nombor bulat itu awak letak di sini. Dan yang baki ini macam nak dapat. Yang ini point 6 ni kan. Ada 0.6 di belakang. Okey, 0.6. Kita akan darab dengan asas yang kita nak tukar ni, iaitu 5. Jadi kalau 0.6 kita darab sahaja dengan 5. Jadi kita akan dapat bakinya 3 di situ. Okey, jadi dapatlah letak 3 di sini. Okey, jadi kalau guna kalkulator tadi kan 112 bahagi dengan 5, jadi cikgu akan dapat 22.4. Jadi 22 sahaja yang akan cikgu letak di sini dan perpuluhan 4 tersebut. Okey, kat sini ada 4, jadi 0.4. Cikgu darab dengan 5. Okey, jadi baki cikgu adalah 2. Okey, seterusnya 22 bahagi 5. 22 bahagi 5 maksudnya 5 darab 4 kan, 20. Okey, jadi 22 tolak 20, bakinya 2. Okey, teruskan 4 bahagi 5 dah dapat sifar. Okey, 4 bahagi 5 dapat sifar, jadi bakinya 4. Okey, ataupun kalau guna kalkulator dekat sini 4 bahagi 5. Okey, sifar perpuluhan 8. Jadi sifar perpuluhan 8 ni awak darab dengan 5. Jadi dapatlah bakinya 4. Okey. Kemudian bagaimana kita nak tulis jawapan? Kita akan membaca dari bawah. Angka ni dibaca dari bawah ke atas. Okey. Jadi jawapan kita 4223 asas 5. Okey, seterusnya kita nak menggunakan kaedah pembahagian nilai tempat.
Okey, ini adalah jadual nilai yang perlu dibina lah, jadual yang perlu dibina untuk menggunakan kaedah ini. Okey, ataupun tak perlu bina jadual pun awak tulis sahajalah. Okey, first nilai tempat. Okey, 5 ini kerana asas 5. Okey, ini masih lagi dalam soalan yang sama A ya, cuma kaedahnya berbeza. Okey, kemudian kita tulis 5 kuasa sifar dapat 1 kat sini. 5 kuasa 1 5. 5 kuasa 2, 25, seterusnya 125. Yang ini 625. 625 ini ianya lebih besar dari 563. Mana datang 563 soalan ni tadi? Bila nilai tempat itu lebih besar dari soalan, kita abaikan. Jadi jawapan sini sifar terus letak. Okey, dan sekarang 563 itu kita bawa terus ke petak yang ini dan kita bahagikan dengan nilai tempat 125. Okey, bila awak bahagikan, yang ini nak guna kalkulator pun boleh. Okey, cukup guna 563 bahagi 125. Okey, dapat 4 kat sini, jadi tulis 4. Kalau kita check balik kan, ni ada point. Jadi yang itu tak apa, kita abaikan. Kalau macam kaedah yang pertama tadi, kita darabkan dengan asas. Yang ini kita abaikan, so kita dapat 4 sahaja dekat sini. Jadi maksudnya 125 darab 4 tadi adalah 500. Okey, jadi kat sini baki cikgu dapat 63. Okey, 63. Bahagian asas 5 ini kita hanya tulis jawapan yang dapat dekat atas ni. Jadi sini tulis 4. Okey, seterusnya baki 63 kita bawa ke kotak seterusnya. 63 kita akan bahagi dengan nilai tempat 25. Okey, 25 darab berapa dapat 63? Kita akan darab yang paling hampir 2 iaitu 50. Okey, dan kita tolak jadi dapat sini bakinya 13. Dan jawapan di sini letak 2. Okey, baki 13 bawa ke kotak seterusnya. Okey, bahagi lagi dengan nilai tempat 5. Ingat yang ini dia bahagi dengan nilai tempat. Ini pun sama. Okey, jadi 5, 2 sajalah ya, 10. Jadi baki 3. Okey, jadi sekarang sini letak 2. Okey, baki 3 bawa ke sini bahagi dengan nilai tempat 1. Jadi 1 darab 3 dapat 3. Jadi bakinya sifar. Okey. Jadi kat sini tulis jawapan. Ingat bahagian ni tulis jawapan, bukan tulis baki. Jadi jawapan akhir 4, 2, 2, 3. Okey, dan asasnya asas 5. So kita nak tukar ke asas 5 kan? Okey. Seterusnya kita lihat pula bagaimana kita nak tukar ke asas 8. Okey, yang pertama tadi pembahagian panjang. Okey, 563. Yang tadi kita bahagi 5, 5, 5 kan? Okey, ini kita akan bahagi dengan 8. Okey, bahagi 8. 563 bahagi 8. 563 bahagi 8. Okey, kita dapat 70.375. Okey, jawapan 70 kita letak sahaja dekat sini. 70 ni baki kan? Okey, ni 70. Yang baki tadi kalau awak guna kalkulator sama macam tadi. Tengok perpuluhannya 0.375. Jadi 0.375 kita darab dengan, ini sampai 2 titik 375. Kita darab dengan, okey, kita nak tukar asas 8, jadi kita darab 8. Okey, jadi bakinya kita dapat 3. Okey, seterusnya 70 bahagi 8. Okey, akan dapat 8. 8 darab 8, 64. Kalau cikgu tunjuk yang bentuk lazim biasa. 70 bahagi 8. 8 darab 8, 64. So, baki dia berapa tu? 6. Kan? Okey. Macam tu. Maksudnya guna kalkulator boleh. Nak buat bentuk lazim biasa pun boleh. Okey, seterusnya kita bahagi lagi dengan 8 dan kita dapat 1. Dan kita dapat dia punya baki sifar lah 8, 1 darab 8, 8. Okey, kemudian sifar di bawah. Yang 1 ini letak sahaja dekat bawah, ini 1. Okey, jadi yang ini kita akan baca dari bawah ke atas. Jadi dapat 1 sifar 6. 1 sifar 63 asas 8. Okey, pembahagian ni kita teruskan sehingga dah dapat sifar. Okey, dah dapat sifar baru kita stop lah ya.
Jadi jawapan kita tulis 563 asas 10 tadi samalah dengan 1 sifar 63 asas 8. Okey, seterusnya kaedah yang kedua ni tadi. Kalau tadi nilai tempatnya 5 kan. Ini 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, 8 kuasa 3 dan 8 kuasa 4 ni dia lebih besar dari nombor yang kita nak tukarkan 563. Jadi kat sini bila lebih besar dekat bahagian ni kita cuma perlu tulis sifar. Okey, sini sifar sebab dia besar. Jadi kita akan terus mulakan di sini 563 kita bahagikan dengan 512. Kita bahagi dengan nilai tempat So kat sini cikgu dapat 1 saja. So bakinya ada 51. Okey, sini sifar, sini jawapan tulis 1. Okey, baki 51 dekat sini kan. Tapi nilai tempat ni 64, lebih besar daripada 51. Jadi abaikan. Jadi kita akan bawa 51 ini ke kawasan ini. Okey, bahagi dengan 8. So dapat 8 darab 6, 48. Okey, bahagikan, tolakkan jadi dapat 3. Okey, yang ini tadi sebab dia lebih besar sifar. Okey, yang ini jawapan 6. Sekarang jawapan bakinya 3. Kita akan bahagi dengan 1. 1 darab 3. 3 baki sifar. Jadi kat sini 3. Jadi jawapannya 1 sifar 6 3. Asasnya 8. Okey, bagaimana anda menukar nombor dalam satu asas tertentu kepada asas 10, seterusnya kepada asas lain. Okey, ini contoh 6 buku teks. Okey, kita nak tukar asas 6 sekarang, 253 asas 6 kepada asas 9. Ini dia tadi asas 6, kita perlu tukar ke asas 10 dulu, baru boleh tukar ke asas 9. Dia tak boleh direct. Okey, jadi apa kita nak buat? Penyelesaiannya langkah pertama, tukar nombor dalam asas 6 ke asas 10. Okey, kita ada tabel macam ni. Jadi asas 6-nya, okey, first tulis dulu nombornya. Nombornya 2, 5, 3. Okey, nilai tempat. Sekarang kita nak asas 6. Jadi sini 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1 dan 6 kuasa 2. Okey, jadi nilai nombornya 2 darab 6 kuasa 2 iaitu 36. 2 darab 36. Okey, kemudian kita akan tambah dengan 5 darab 6 kuasa 1. Kemudian kita akan tambah dengan 3 darab 6 kuasa sifar. Okey, awak nilaikan. Okey, jadi dapat kat sini 1 sifar 5. Dan ini adalah asas 10. Kemudian next step buat apa? Okey, langkah kedua, tukar nombor dalam asas 10 ke asas 9. Jadi kita perlu, okey, asas 10 tadi dapat 1 sifar 5, cikgu tulis sini. Okey, nak tukar asas 9, kita bahagi je dengan 9. Okey, jadi bahagi dengan 9, kita akan dapat 11. Ada baki tak? Okey, kalau ada, awak guna kalkulator, awak akan dapat bakinya sini 6. Okey, kemudian cikgu bahagi lagi dengan 9. So, dia macam ni 11 bahagi 9. Macam tu. 1. Jadi 9 lah. So, baki 2. Okey, jadi dekat sini, ini tinggal 1. Sini baki 2. Okey, next. Cikgu bahagi lagi dengan 9. Okey, 1 bahagi 9. Sifar lah 1 bahagi 9. Sifar ada. Okey, jadi baki 1. Okey, sifar sini baki 1. Okey, jadi kita sama je. Kita akan baca dari bawah ke atas. Jadi jawapannya sekarang daripada 253 asas 6 tadi. Okey, bila ditukar dah jadi asas 10. 1 sifar 5 asas 10. Dan akhirnya dapatlah jawapan 1, 2, 6 asas 9. Okey, ingat ni dari bawah ke atas bacanya. Okey, next. 3, 3, 4 asas 5 kepada asas 2. Okey, 5 kepada 2. Okey, 5 kena pergi 10 dulu baru 2. Jadi penyelesaiannya, tukar juga nombor sama. Apa nombornya? Masukkan 3, 3, 4. Asas 5 dari nilai tempat, 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Jadi di sini nilainya 3 darab 5 kuasa 2.
Okey, yang ini cikgu ada dah tunjuk detail dalam video 1 Dan ini 4 darab 5 kuasa sifar. Jadi kat sini nilaikan dapat 94 asas 10. Okey, kemudian step kedua. Okey, 94 kita ambil. Kita nak tukar asas 2 jadi kita bahagi 2. 94 bahagi 2 kita dapat 47. Tak ada baki Okey, kemudian kita bahagi lagi 2. Okey, nombor genap kan? Okey, 47 jadi dia macam ni. 47 bahagi 2. 2 darab 2, 4. Turun 7, 2 darab 3 baki 1. Jadi 23 baki 1. Okey, next. 23 bahagi 2 dapat 11 lah 11 darab 2, 22. Ada baki 1. Okey, 11 bahagi 2 lagi. Okey, 2 darab 5 10. 11 tolak 10 ada 1 lagi. Kemudian bahagi 2 lagi, 2 darab 2, 4. 5 tolak 4, 1 lagi. Okey, dan 2 seterusnya kita akan bahagi 2. Okey, dapat 1. Ada baki tak? Tak ada. Okey, seterusnya bawah ini kita sama ada kita tulis sahaja baki kat sini ataupun 1 tu awak bahagi je dengan 2 lagi sebab dia nak sampai sifar kan. Jadi bakinya 1. Ni 1 bahagi 2. 2 darab sifar. So ada baki 1. Macam tu je. Okey, baca dari bawah ke atas sama sahaja. Jadi jawapan kita dari 3, 3, 4 asas 5. Kita dapat 94 asas 10. Dan seterusnya jawapan kita 1 sifar. Ada 4 1 1, 2, 3, 4. Sifar asas 2. Siap. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana menukar nombor dalam asas 2 kepada asas 8? Okey, siap dah zon informasi di sini. Okey, ini ada dalam buku teks zon informasi ini muka surat 43. Okey, contoh 8 kita lihat. Tukar nombor asas 2 kepada asas 8. Ini asas nombornya. Okey, kita perlu ikuti langkah kalau kita tak nak terikat dengan jadual ni. Asingkan setiap 3 digit dalam nombor asas 2 bermula dari kanan ke kiri. Okey, apa maksudnya kat sini? Okey, dari kanan ke kiri ni. Ni kanan tau. Dia ke kiri sana. Jadi 3 digit ni dia asingkan. Okey, ni ada 3 digit pertama, 3 digit kedua. Okey, sama juga B. B ada 3 digit pertama, kedua. Dan 1 ada single. Okey, jadi cikgu buat ni. Dia punya kotak macam ni. Okey, kalau tak nak guna kotak pun tulis sahaja pun boleh Okey, jadi nombornya. Okey, dari belakang tulis 1, 1, 1. Sifar 1, 1. Nilai tempat sebab dia asas 2. Jadi 2 kuasa sifar. Okey, setelah 3 digit ni 2 kuasa sifar semula. Dia bukan terus sampai 2 kuasa 6 dia mula balik 2 kuasa sifar. Okey, kemudian dia jadi apa? 1 darab 2 kuasa sifar adalah 1. Sebab 2 kuasa sifar tu pun 1 Jadi 1. 1 darab 2 kuasa 1 adalah 2. 1 darab 2 kuasa 2 adalah 4. Ini awak tambahkan 4, 5, 6. So di sini dapat 7. Okey, sifar darab 2 kuasa sifar. 1 darab 2 kuasa 1, 2. 1 darab 2 kuasa 2, 4. Juga ditambahkan. Jadi kat sini dapat sama dengan 6. Jadi jawapan kita 6, 7. Asasnya 8. Siap. Okey, seterusnya untuk yang ini. Sama juga, saya susun dari belakang. So ada 1 sifar 1, 1 sifar 1, 1. Yang geng 2 ni tak ada kan. Jadi dia punya nilai tempat 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Ulang semula 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Dan ini 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Tapi tak ada nilai ni kan. Ni terus sifar-sifar lah Okey, yang ini darab je. 1 darab 2 kuasa sifar, 1. Sifar darab 2 kuasa 1, sifar. 1 darab 2 kuasa 2, 4. 4 tambah sifar tambah 1, jadi kat sini 5.
Okey, 1 darab 2 kuasa sifar, 1 sifar, ini kod 4. Tambahkan sama, so sini adalah 5. Dan ini saja. Okey, 1. Yang lain tu sifar kan. Dari sini 1. Jadi apa kita dapat? Kita dapat 1, 5, 5 asas 8. Okey, siap. Okey, itu cara kalau kita guna jadual. Ataupun awak tengok je dekat zon informasi ni lupa tadi. Okey, 1, 1, 1. Tengok dekat sini. Yang ini yang ini yang pertama ni. Okey, cara kedua kalau kita ingatlah yang zon informasi ni, kalau awak boleh ingat Okey, kalau 1, 1, 1, kombinasi 1, 1, 1 dekat sini. 1, 1, 1, apa nombornya? 7. Jadi 7 lah sini. Kemudian 1, 1 sifar. Okey, apa dia punya nombor kat sini? 1, 1 sifar. Ini. Jadi ini adalah 6. So samalah. Jawapannya 6, 7 asas 8. Dan yang ini pun sama 1 sifar 1. 1 sifar 1 adalah 5. Betul kan? Sama dengan 5. Dan yang ini pun 1 sifar 1, 5. Dan 1 adalah 1. Okay, maksudnya kita boleh juga rujuk zon informasi. Kalau dalam buku teks lah. Kalau waktu exam, kena ingatlah nombor ni. Senang je. Yang asal 8, sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini sifar-sifar. Yang 1 sifar-sifar 1. Yang 2 sifar 1 sifar. Pandai-pandailah nak ingat macam mana kan. Okey. Seterusnya, kalau yang ini masih juga boleh guna zon informasi ni Contoh 9 buku teks. Kita ada 517 asas 8 dan 725 asas 8. Kita nak tukar ke asas 2. Okey, penyelesaiannya. Okey, ada tabel macam ni. Okey, first dia kata asingkan setiap digit dalam nombor asas 8. Jadi ini digitnya ada 5, ada 1, ada 7. Okey. Kemudian tukarkan setiap digit tersebut kepada nombor asas 2. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Okey, dekat sini asas 8 kan? Okey, 5. Okey, mana 5? 5 ini. 1 sifar 1. Jadi, dekat asas 2 ni dia adalah 1 sifar 1. Okey. Kemudian yang nombor 1 apa? Nombor 1 adalah sifar 1. Dan nombor 7 sini. 1, 1, 1. Okey, nilai tempatnya sini 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, dipecah macam tu. Jadi dekat sini kita dapat apa? Dah dapat susunannya. 1 sifar 1, sifar 1, 1, 1, 1, asas 2. Panjang macam tu. Okey, ataupun kita lihat kombinasi 7 ini, apa kombinasinya? Kombinasinya 4 tambah 2 tambah 1. Dan ini kombinasinya 1 je lah. 5, 4 tambah 1. Okey, kombinasi ni pun kita takluk kepada nilai tempat ni lah. Okey, sini ada nilai tempat 1, 2 dan 4. Sini nilai tempat 1 dan juga 4 lah untuk dapat 5. Macam tu. Okey? Seterusnya untuk 7, 2, 5 asas 8. Sama tulis 7, 2, 5. Okey. Kemudian macam mana kalau cikgu buat dari atas ni? Tadi cikgu dekat sini dulu kan. Cikgu ambil siap kan. Okey, kalau dari atas 7. 7 ni adalah kombinasi 4 tambah 2 tambah 1. So apa dia dari sini? 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa sifar. Ni semua sama 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa sifar. Okey, lepas tu kita tengoklah kita nak guna yang mana jadi kombinasi nombor atas ni. Okey, kalau 2 apa dia? Ada 2 sajalah ya. Yang ini 4 tambah 1 untuk 5 maksudnya 2 kuasa 2 dan 2 kuasa sifar sahaja. Okey, seterusnya apa kat bawah ni? Okey. Bawah ni sama ada kita tengok jadual ini tadi kan. Okey, untuk nombor 5. Nombor 5 dan nombor 5 ni.
Okey, nombor 5, 1 sifar 1. Jadi 1 sifar 1. Okey, nombor 2, sifar 1 sifar. Okey, dan nombor 7, 1 1 1. Okey, dah dapat tu. Jadi jawapannya 1 1 1 sifar 1 sifar 1 sifar 1 asas 2. Okey, yang ini kan cikgu nak ingatkan, kalau awak tak hafal pun jadual ni kan, okey, kita masih boleh buat Kalau 2 kuasa sifar ni kan, maksudnya dekat 2 kuasa sifar ni ada 1 lah. 1 darab dengan 2 kuasa sifar dapat 1. 2 kuasa 1 ni pun 1 darab dengan 2 kuasa 1. Yang ini pun sama, 1 darab dengan 2 kuasa 2 tu dia dapat 1 1 1 ya. Okey, kalau dekat sini hanya 2 sahaja yang ada nilai. Jadi kat sini ini sahaja yang ada 1 darab. Yang lain ini sifar, ini sifar. Sebab dia nak nilai 2 saja. Kemudian yang ini, okay, dia nak 4 dengan 1. Jadi mesti nilainya di sinilah. 1 darab 2 kuasa sifar. Yang ini sifar. Yang ini 1 darab 2 kuasa 2. Okey, baru dapat 4. Okey, tu sebab dekat sini dia ada 1 sifar 1. Dia ikut ni. Okey, kalau awak tak boleh nak ingatlah dia punya jadual ni ataupun zon informasi tersebut. Okey, itu sahaja cikgu punya penerangan untuk video kali ini. Sekiranya ia memberi manfaat, sila share, like dan jangan lupa subscribe. Okey, tekan butang loceng untuk menerima notifikasi video seterusnya. Sekian, terima kasih.